Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap seluruh pimpinan masjid, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberikan keizinan oleh Allah taala untuk sama-sama kita menyambung pengajian kita dalam kita membahaskan kitab Bahrul Mazi juzuk yang ke-18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita untuk kita memahami perkataan-perkataan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kandungan-kandungan yang telah disusun oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitabnya Kitab Al-Bahrul Mazi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung perbahasan kita pada bab yang ke-48. Satu bab yang menceritakan berkaitan dengan satu hadis yang kita kenali sebagai hadis Jibril. Hadis Jibril yang mana Jibril alaihissalam telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan berkaitan dengan Islam, iman dan juga ihsan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pada masalah yang ke-121. 121. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraati. Qal, masalah qadar baik itu apa dan qadar jahat itu apa? Dia bawa satu masalah. Kerana apa? Kerana di dalam jawapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Jibril alaihissalam tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Jibril alaihissalam tanya Nabi, wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang iman. Ya Muhammad, mal iman? Apakah iman itu, apa dia? Maka Nabi SAW mengatakan bahawa iman itu, bahawa kamu beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qadar khair dan syar. Qadar baik dan qadar buruk, qadar jahat. Maka dia bawa satu masalah kepada kita. Masalah apa dia? Iaitu apakah yang dimaksudkan dengan qadar baik dan apakah yang dimaksudkan dengan qadar jahat. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, sungguhnya iman dan taat sekalian amal yang saleh itu qadar baik.
dan bahawasanya kufur dan maksiat dan menyalahi suruh dan tegah dan sekalian perbuatan jahat itu ialah qadar jahat. Dan telah datang pada riwayat hadis lain ganti sabdanya khairihi wa syarrihi itu dengan sabdanya huluwuhu wa murruhu. Artinya qadar manis dan qadar pahitnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Idris Al-Marbawi, yang dikatakan qadar jahat itu, qadar baik itu ialah apabila iman itu membawa kepada taat ataupun perbuatan-perbuatan yang membawa kepada ketaatan, yang membawa kepada ibadah, itu ialah qadar baik, ketentuan-ketentuan yang baik. Qadar jahat pula ialah apabila didatangkan amalan seseorang itu dengan perbuatan yang berbentuk maksiat, dosa dan juga kufur. Maka itu ialah yang dipanggil dengan qadar jahat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang kata oleh yang demikian maka Allah Taala lah yang menetapkan kita ni jadi jahat. Tuan-tuan, hak ni yang kita dak bincang ni, yang kita dak sebut berkaitan dengan kumpulan Jabriyah, yang berkaitan dengan kumpulan Qadariyah. Ada kumpulan Jabriyah, ada kumpulan Qadariyah. Jabriyah ni macam mana tuan-tuan yang dirahmati Allah? Jabriyah bermaksud kita ni manusia ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berada dalam keadaan terpaksa. Buat kita ni semua terpaksa. Nak datang masjid terpaksa, nak makan terpaksa, nak minum terpaksa, nak apa pun semua terpaksa. Apa maksud terpaksa? Maknanya kita ni hanya bergerak sahaja. Yang menentukan, yang menggerakkan kita ni Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti mana wayang kulit. Wayang kulit macam mana tuan-tuan? Kan? Wayang kulit ni yang menggerak tu apa dia? Hak pemain wayang tu lah. Gerak tangan, gerak kaki, gerak mulut, patah balik belakang, pusing kepala, pusing kaki dan sebagainya. Siapa yang menggerakkan? Hak pemain wayang kulit tu. Maka ibarat kita manusia ni, kalau kumpulan Jabriyah mengatakan bahawa kita ni sememangnya begitu, seolah-olahnya begitu. Itu kumpulan Jabriyah. Maka kumpulan Jabriyah ni, apa yang mereka nak sebenarnya? Mereka nak mensabitkan qadar itu, kuasa itu, penentuan itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada langsung campur tangan daripada perbuatan manusia. Tu satu. Datang pula kumpulan yang lain. Kumpulan yang lain macam mana? Kumpulan Qadariyah. Qadariyah ni apa maksud tuan-tuan? Qadariyah ni maksudnya apa dia? Manusia ni berkuasa. Manusia ni buat pilihan sendiri. Manusia ni buat perbuatan dia. Tujuan dia apa dia tuan-tuan? Kumpulan ni supaya manusia ni tidak menyalahkan Allah. Dia tak mau. Bila mana manusia ni buat maksiat, dia kata, yang ni Allah Ta'ala dah tetapkan. Dia tak mau. Jadi macam kumpulan Jabriyah. Jabriyah dia menyalahkan Allah. Kalau dia jadi ahli maksiat, dia ni sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah tetapkan begitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumpulan Qadariyah ialah kumpulan yang tak mau menjadikan amalan manusia itu sebagai satu punca ataupun penyebab untuk mereka ni menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan kuasa pilihan perbuatan itu semata-mata ialah berpunca daripada hamba. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ahli sunnah wal jamaah ni macam mana? Menggabungkan. Sabit dah qadar qudrat Allah. Ya, Allah Ta'ala berkuasa. Manusia pun ada pilihan. Macam mana ni tuan-tuan? Kita kena faham. Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dia mengarang satu kitab. Kitabnya bernama Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia di antara Al-Musayyar, yakni yang diperjalankan, wal Mukhayyar dan yang diberi pilihan.
Manusia ni dia ada dua keadaan. Satu yang dipanggil dengan musayyar, yang diperjalankan, yang ditentukan, yang tak diberi pilihan kepada manusia ni. Contohnya apa dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Tuan-tuan, kita nak lahir dalam bangsa kita ialah Melayu. Tuan-tuan diberi pilihan tak? Ada tak pilihan? Sebelum lahir nak jadi Melayu ke, nak jadi Arab ke, nak jadi India ke, nak jadi Cina ke, nak jadi orang putih? Pilih tak? Isi borang dulu. Ada isi borang. Kena cok dekat pengurusi masjid. Kena cok pula kat JKK, Tok Pengulu. Baru dapat kelulusan. Boleh macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada diberi pilihan pun. Kan? Keluar nak kulit warna ni, nak hidung macam ni, tak berapa nak kembang sangat. Mancung pun tak penyek je, tuan-tuan. Pilihan tak? Tak ada pilihan. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia yang dipanggil dengan Al-Musayyar. Kita diperjalankan. Dan ada keadaan kita ni yang musayyar, yang diperjalankan, yang kita tak diberi pilihan. Tak ada kuasa, tidak ada ketentuan kita di situ. Contohnya, keadaan kita ni menggigil, irtijaf. Kita menggigil, gerak tangan kita ni. Kerana kesejukan kita ni, tangan, tubuh badan kita tu menggigil. Adakah itu perbuatan kita? Tak ada, itu bukan perbuatan kita. Tapi dia duk gerak, menggigil tu pasal apa? Itu bukan perbuatan kita, tapi dia nak bergerak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada keadaan-keadaan yang lain. Kita tidur sebagai contoh. Tidur kita ni, kita boleh tak jadikan kita ni tidur? Itu saya duduk malam-malam, pukul 10, 11, saya balik Pahimaya Isyak, saya baring tidur. Itu bukan tidur, tuan-tuan. Kita, kerja kita, usaha kita apa dia? Kita hanya berbaring. Berbaring. Kadang-kadang letak pejam mata, setengah jam, tak mau tidur, tuan-tuan. Pejam lagi. Start letak kepala tu pukul 10. Tengok jam pukul 11. Tak lena lagi. Pejam juga. Pukul 1:30. Tak lena. Tak boleh nak lena. Lala bangun juga, tuan-tuan. Maknanya perbuatan nak bagi tidur tu bukan kerja kita. Kerja kita tak? Tak. Kita hanya meletakkan kepala, pejam mata, tutup lampu, buh bantal atas kepala, bawah kepala ni, agak-agak boleh tidur. Itu kerja kita. Itu saja usaha kita. Kita makan. Kan? Yang bagi kenyang siapa? Yang bagi kenyang Allah. Usaha kita, pilihan kita, nak ambil makan. Buh dalam. Makanan ni buh dalam mulut. Makan, ada orang makan sikit kenyang. Ada orang makan 2-3 pinggan, baru kenyang. Tak? Siapa yang bagi kenyang? Allah. Siapa yang bagi lapar? Allah. Maknanya, kerja kita, tugas kita, mukhayyar kita. Hak tu. Hak nak makan. Dia ada satu lagi yang dipanggil dengan mukhayyar. Mukhayyar ni kita ni diberi pilihan. Pilih. Kan? Tak boleh orang ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba tuan-tuan dia buat kesalahan, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang peminum arak. Umar tanya, kenapa kamu minum arak? Allah Ta'ala dah takdirkan aku. Tuan-tuan. Allah Ta'ala dah takdirkan aku untuk aku minum arak, maka aku minum arak. Umar kata, okey, laksanakan hukum pada dia. Tapi double. Sebab apa double? Sebab satunya ialah, yang pertama, sebab kesalahan kamu minum arak. Yang kedua ialah kerana kamu bercakap tentang qadar tanpa ilmu. Kamu bercakap tentang qadar tanpa ilmu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nak minum ada pilih tak? Kau terpaksa nak minum arak, terpaksa gerak-gerak, tak boleh tahan. Tuan-tuan datang masjid, kan, nak dengar kuliah malam ni, nak sembahyang maghrib. Ada tak tadi? Start motor tadi, ingat nak pergi kedai tom yam. Tiba-tiba nak kona kedai tom yam tu tak boleh juga. Tak boleh. Terkona masuk dalam masjid. Ada tak macam tu?
Tak ada. Maknanya kita tadi elok-elok je. Memang niat kita kona elok, baring elok semua. Sampai parking, boleh semayang. Ada pilihan tak? Siapa yang boleh nafikan dia ni di perbuatan dia hari ni, dia pilih. Ustaz, saya bukan pilih, bini paksa. Yang tu bini paksa. Abang duduk semayang, duduk rumah pergi semayang masjid. Tu paksa tu ada tak gerak gigi kita? Gerak juga, pergilah siap pakai baju, bos serban, bos kopiah semua, start motor. Ada tak pilihan kita? Start motor tu pilihan kita. Paksa tu hak bini kita je. Tak buat boleh tak? Start motor juga hilang. Abang pergi mana? Kuliah maghrib mana ni? Ustaz buat mengajar. Padahal tak ada pun. Kan? Duk melepok dekat kawan. Kedai apa? Ujung jalan tu. Tadi saya masuk ni nampak kedai mamak besar. Jabar apa ujung? Jabar. Meriah nampak tuan-tuan. Cerah. Kan? Nasi kandak ke apa? Ujung tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia tak ada pun. Bini kata, kan? Duduk sana, ujung jalan. Boleh pilih tak? Pilih lah tu. Walaupun kata bini paksa, tapi duduk di kedai. Isyak datang. Azan isyak dah datang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya perbuatan kita ni ada, orang kata, pilihan dalam diri kita. Habis tu yang kata Allah Ta'ala menentukan. Memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan. Allah Ta'ala ni kita kena ingat, Allah Ta'ala ni dia ada ilmu. Dia tahu. Dan dia menentukan. Kita ada pilih. Lepas tu, macam mana ilmu dulu? Ada. Cukup takat tu je. Kita orang awam cukup takat tu je tuan-tuan. Nak bincang jauh lagi? Tak. Kita kena yakin bahawa kita ni ada pilihan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan perbuatan kita. Kudrah dia. Dengan qadar kita. Qada dan qadar kita ni. Kok mana ni? Allah Ta'ala dah tetapkan macam mana. Jadi jahat, jadi baik. Allah Ta'ala tentukan. Ya, Allah Ta'ala tentukan. Habis tu kita ni jadi jahat. Kau macam mana ni? Jadi terpaksa. Tuan-tuan, sekarang ni terpaksa tak? Tak terpaksa. Orang mencuri terpaksa tak? Terpaksa kau mencuri? Tak. Dia buat sendiri. Dia nak pergi berzina. Dia terpaksa kau? Tak. Dia pilihan dia sendiri. Adakah dia boleh pilih untuk tidak berzina? Boleh pilih. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sendiri faham cara perbuatan kita, perilaku kita, apa yang kita buat, ada pilihan kita. Dan kita kena ingat di sana bahawanya ada ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takat tu je. Kita orang awam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kadar manis itu, iaitu barang yang muafakat dengan tabiat dan nafsu, seperti bersuka-suka dan bersedap-sedap, dengan sekalian kesedapan seperti afiat dan makan dan minum dan berkahwin. Dan adapun kadar pahit itu, iaitu sekalian barang yang dibenci oleh tabiat dan tidak berkehendak ia akan dia, seperti segala sakit dan kelaparan dan kedahagaan. Maka sekalian yang tersebut itu wajib beriman dengan dia, iaitu i'tiqadkan semuanya sudah ditakdirkan Tuhan sebelum dijadikannya makhluk. Jadi semua itu Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan sebelum lagi makhluk ini jadi. Dia ada qalam, dia ada lauh. Allah Taala ni. Allah Taala disebutkan dalam satu hadis Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala telah mencatat qadar, ketetapan itu 500 tahun sebelum dijadikan makhluk ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu berkaitan dengan masalah qadar baik itu apa dan qadar jahat itu apa. Masalah yang seterusnya, masalah isbatkan qadar dan dalilnya. Kita nak sabitkan adanya qadar itu dan dalilnya apa dia? Sebab setengah orang dia kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada manusia dia nak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan qadar. Kita tak payahlah letakkan qadar itu kan sebagai rukun iman. Tak boleh tuan-tuan. Kan? Tak payahlah kita buat qadar-qadar ni. Kan? Cerita qada dan qadar ni tak payahlah. Takat beriman dengan hari akhirat aja rukun iman. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu jelas yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi sebut benda itu dalam hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masalah kita nak isbatkan qadar dan dalilnya tu macam mana? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, sungguhnya telah berkosong-kosongan
segala dalil yang qat'i daripada kitab dan sunnah dan ijma' as-sahabah dan ahlul hal wal aqdi daripada salaf dan khalaf atas isbatkan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya sudah dibanyakkan ulama daripada karangan padanya. Maknanya benda ni tak berlaku khilaf dah tentang pengisbatan qadar. Maka yang seelok-elok karangan ulama padanya dan lebih banyak faedahnya iaitu kitab Al-Hafiz Al-Faqih Abu Bakar Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, dan sungguhnya telah mentakrir mengikrarkan akan demikian itu oleh imam-imam kita, memperakui akan demikian itu oleh imam-imam kita daripada imam-imam ilmu usuluddin sebaik-baik takrir dengan segala dalil mereka itu yang secara qat'i lagi cara sam'i dan aqli. Jadi kalau kita ni nak belajar mendalami berkaitan dengan qada dan qadar ini, cari kitab Al-Faqih Abu Bakar Al-Baihaqi. Kitab Al-Faqih Abu Bakar Al-Baihaqi. Jadi kitab yang dia dikarang tu dia tak sebut di sini. Dia tak sebut nama kitab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, boleh cari kitab tersebut untuk kita fahami berkaitan dengan dalil, berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah Qadariyah itu majusi bagi umat Muhammad. Dia bawa contoh ataupun dia bawa kumpulan penerangan berkaitan dengan kumpulan Qadariyah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim, telah berkata Imamul Haramain, sungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Bermula Qadariyah itu majusi bagi ini umat, bagi umat ini. Qadariyah itu ialah majusi bagi umat ini. Mana dalam umat Nabi ni sekarang ni ada tak majusi? Ada. Kumpulan mana? Ialah kumpulan Qadariyah. Qadariyah ni ada tak? Ada tuan-tuan Qadariyah ni. Puak-puak Qadariyah ni. Tak tahulah. Dia punya akidah sekarang ni sama tak dengan akidah Qadariyah tu. Ataupun jenis nama je ambil Qadariyah. Tapi jenis ajaran sesat yang pelik-pelik. Ataupun macam mana Qadariyah mereka ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini kata Nabi SAW, hadis ni panjang lagi. Cuma Syekh Idris dia bawa separuh ya. Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu ialah majusi bagi umat ini. Kata Nabi lagi dalam hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, kata Nabi SAW, "Idza maradu fala ta'uduhum." Apabila mereka sakit, jangan kamu ziarahi mereka. Ini pok Qadariyah ni. Nabi SAW tak bagi ziarah. Idza maradu fala ta'uduhum. Tak payah ziarah. Wa idza matu fala tashhaduhum. Dan apabila mereka mati, jangan kamu persaksi kematian mereka itu. Tak payahlah kita nak kalut lapis mayang dan sebagainya. Ini pok-pok Qadariyah. Seperti mana yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan juga Al-Hakim. Baik. Maka diserupakan Nabi SAW akan mereka itu dengan majusi, kerana dibahagi oleh mereka itu akan baik dan jahat pada hukum iradat semacam mana dibahagikan oleh majusi. Itu maksud dia. Puak-puak majusi membahagikan berkaitan dengan iradah. Apa maksud iradah? Kehendak. Kehendak ni puak-puak Qadariyah ni dia bahagi. Ada kehendak-kehendak yang baik, ada kehendak-kehendak yang buruk. Bahagikan kuasanya. Bukan berpunca daripada satu kuasa. Tak. Dia sama seperti mana puak-puak majusi. Sama dari sudut macam mana? Maka dihalakan baik itu kepada Yazdan. Yazdan ini ialah cahaya. Yakni Tuhan-Tuhan yang baik. Puak majusi dipanggil Yazdan. Hak yang jenis ketentuan yang baik ditentukan oleh Yazdan. Dan yang jahat itu kepada Ahraman dia panggil. Ahraman ni ialah gelap. Maknanya hak baik Yazdan, yang jahat Ahraman. Ini pahaman dalam agama majusi. Maka puak-puak Qadariyah ni dia buat macam tu juga.
Qadariyah. Hak baik itu datang daripada Allah. Hak jahat itu manusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya di sana ada dua kuasa yang berbeza. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tiada tersembunyi dengan menentukan ini hadis dengan qadariyah. Dan bermula hadis qadariyah itu Majusi ini umat telah meriwayatkan dia oleh Abu Hazim daripada Ibnu Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengeluarkan dia oleh Abu Daud dalam sunannya dan Al-Hakim Abu Abdullah dalam Al-Mustadrak dan atas As-Sahihain, dan katanya sahih atas syarat Syaikhain, bahawasanya sah dengan Abi Hazim daripada Ibnu Umar. Kata Al-Khattabi, hanya sahaja dijadikan mereka itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Majusi kerana menyerupai mazhab mereka itu akan mazhab Majusi pada perkataan mereka itu dengan dua asal, yakni kelam dan juga cahaya. Kata mereka itu bahawasanya baik itu daripada perbuatan cahaya dan jahat itu daripada perbuatan kelam. Ahraman tadi. Maka jadilah mereka itu keduaan, dan begitu juga qadariyah, dihubungkannya baik itu kepada Allah Ta'ala dan jahat itu kepada lainnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan baik dan jahat semuanya. Tiada ada suatu daripada keduanya melainkan dengan kehendaknya. Maka kedua-duanya itu dihubungkan kepadanya Subhanahu wa Ta'ala pada kejadian dan keadaan, dan dihubungkan kepada orang yang memperbuat keduanya itu daripada hambanya akan perbuatan dan usahaan. Jadi kita hak manusia ni tuan-tuan, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, yang baik yang buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang start motor, jalan elok sampai ke masjid. Siapa yang ketentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan sampai balik rumah elok, selamat. Kita naik motor sampai tengah jalan accident, siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kan? Kau ada perbuatan makhluk di situ? Tak. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Naik motor sampai tengah jalan, terbalik motor accident, jatuh dalam longkang, tuan-tuan. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang tentukan. Kita sebagai manusia ada perbuatan dan usaha kita. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian qala famal Islam. Itu yang iman. Soalan yang pertama ialah berkaitan dengan Islam, iman. Kemudian yang kedua, Jibril alaihissalam tanya lagi, famal Islam? Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata orang muda yang datang itu lagi, maka apakah hakikat Islam itu? Ya Muhammad, sabdanya naik saksi. Syahadah, naik saksi. Bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad hambanya dan pesuruhnya. Ini maknanya nak Islam, syaratnya pada mesti menggunakan lafaz syahadah. Sebab tu ulama mengatakan bahawa nak masuk Islam dia tak boleh sekadar la ilaha illallah. Dia kena mengucapkan asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh pun tak apa. Ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dia kena ada lafaz asyhadu tu, lafaz syahadah di situ. Baik. Masalah. Islam pada syarak ialah menurut dan menjunjung buat segala amal yang wajib bagi yang zahir, sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, naik saksi akan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Kita menafikan Tuhan yang layak disembah. La ilaha, bermaksud apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan. Tiada Tuhan tu apa dia? Tiada Tuhan yang selayaknya disembah. Ma'budun billah, ma'budun bil haqq. Tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Melainkan Allah. Maknanya dalam bab ketuhanan kita menafikan apa? Menafikan layak disembah. Yang layak disembah.
Bab ketuhanan hak kata digelar Tuhan, siapakah yang layak digelar Tuhan, itu dalam bab yang lain. Dalam bab ilah kita menafikan yang layak disembah. Kalau sebab manusia ni dalam bab pandangan mengatakan Tuhan, dia masing-masing ada pemahaman masing-masing. Hak ni faham macam ni, hak ni faham yang ni Tuhan, hak ni faham yang ni Tuhan, hak ni faham yang ni Tuhan, hak ni faham batu ni Tuhan, hak ni faham pokok itu Tuhan, hak ni faham matahari itu Tuhan, hak ni faham bulan itu Tuhan. Masing-masing mendakwa itu Tuhan, ini Tuhan. Yang tu dalam bab nak menentukan hak ni layak digelar Tuhan, itu dalam bab yang lain. Dalam bab kalau kata Tuhan yang selayaknya disembah, siapa dia? Iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menafikan yang lain-lain yang selayaknya untuk disembah, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Baik. Maka sabda Nabi SAW lagi, wa iqamus salah, dan mendirikan sembahyang 5 waktu dengan mendatangkan segala rukunnya dan syaratnya, dan bertekun mengerjakannya di dalam segala waktunya. Dalam bab iqamatis salah, mendirikan sembahyang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ingat yang disebutkan di sini ialah iqamatus salah, mendirikan sembahyang, bukan sembahyang anta syahada an la ilaha illallah ataupun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallu. Tak, Nabi tak kata macam tu. Nabi tak kata kemudian kamu sembahyang. Sembahyanglah. Tak. Nabi kata mendirikan sembahyang. Ataupun Nabi tak sebut wassalah. Nabi menyebutkan iqamatis salah, mendirikan sembahyang. Maksudnya apa dia? Kita melakukan perbuatan yang dituntut dalam salat itu dengan secara yang sempurna. Apa yang dipanggil mendirikan rumah? Macam mana kata mendirikan rumah? Maknanya menyempurnakan apa sahaja yang menjadi tuntutan kepada yang disebut sebagai rumah itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bab kita nak menyempurnakan sembahyang ni, dia ada tuntutan-tuntutan yang lain. Ada benda yang sunat, ada benda yang wajib yang mesti kita buat, dan di sana ada juga yang dituntut sebagai khusyuk dalam sembahyang. Maka nak menyempurnakan sembahyang ni, dia ada syarat-syarat sah, dia ada syarat wajib, dia ada rukun sembahyang, dia ada sunat ab'ad, dia ada sunat hay'ah, dia ada rukun qalbi, dia ada rukun qauli, dia ada rukun fi'li. Jadi semua itu adalah syarat-syarat untuk kita yang disebut sebagai mendirikan sembahyang. Jadi banyak dah benda yang berkaitan dengan sembahyang, banyak. Kalau kita tengok syarat nak sah saja, banyak dah tuan-tuan. Syarat sah sembahyang, mestilah Islam, mestilah baligh, mestilah berakal, mestilah apa lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mestilah suci daripada syarat sah pada, mestilah suci daripada najis. Kan? Syarat sah mesti suci daripada najis. Kan? Mesti suci daripada syarat sah, mestilah suci daripada hadas besar, mestilah suci daripada hadas kecil. Nak suci ni tuan-tuan, suci daripada najis, suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, kena belajar tak? Kena belajar pula berkaitan dengan najis, kena belajar berkaitan dengan hadas besar, kena belajar berkaitan dengan hadas kecil. Macam mana nak sucikan ni? Kena belajar wuduk. Nak berwuduk kena tahu air itu macam mana. Kan? Oh, kena belajar pula berkaitan dengan air. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu merupakan tuntutan di dalam kita nak iqamatis salah. Jadi tuan-tuan, ada orang telefon dah, kena berhenti lah. Dia telefon dah tuan-tuan, kena berhenti. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi dalam pertemuan akan datang berkaitan dengan sabdaan Nabi wa iqamus salah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.